Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. 主所爱的弟兄姐妹们，早安！ Mari bersama-sama kita menghampiri hadirat Tuhan yang kudus, kita bersatu di dalam doa. 我们亲近我们神圣的主，我们一同祷告。 Bapak Surgawi, kami bersyukur Engkau mengundang kami untuk beribadah pada pagi hari ini. 天父，我们感谢你，今天早上你邀请我们来敬拜你， Kami boleh menaikkan puji-pujian, 我们可以献上我们的赞美， kami boleh mengakui dosa kami, 我们可以认我们的罪。 dan tiba saatnya bagi kami untuk mendengar firman-Mu. 时候到了，我们要听主你的话， Kami mau membuka hati dan pikiran kami. 我们要敞开我们的心思意念， Roh Kudus menyertai kami. 圣灵帮助我们。 Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan, 求主你恩待要传讲神信息的仆人， dan juga hamba-Mu yang akan menerjemahkan firman di dalam 翻译的 bahasa 仆 Indonesia. 人也交在恩主的手中。 Tolong setiap kami Bapa. 求主你帮助我们， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣基督的圣名，我们如此祷告。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan membuka Lukas 13弟兄姐妹们，我们要翻开路加福音第13章， ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. 我们要看第1节到第9节。 Sekali lagi Lukas 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. 路加福音第13章第1节到第9节。 Tema kita pada pagi hari ini adalah panggilan untuk bertobat. 我们的题目是呼召你悔改。 Ayat pertama hingga ayat yang kelima akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 第1到第5节我们要念中文， Ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9 akan dibacakan dalam bahasa Indonesia. 第6到第9我们用伊利文来念。正当那时，有人将毕拉多使加利利人的血掺杂在他们祭物中的事告诉耶稣。耶稣说：“你们以为这些加利利人比众加利利人更有罪吗？所以受这害吗？我告诉你们，不是的。你们若不悔改，都要如此灭亡。从前希罗亚城倒塌了，压死18个人。你们以为那些人比一切住在耶路撒冷的人更有罪吗？我告诉你们，不是的。你们若不悔改，都要如此灭亡。” Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kembali tentang pertobatan. 弟兄姐妹们，今天早上我们这一次来思想关于悔改的事。 Saudara, bagaimana mungkin orang yang disuruh untuk bertobat adalah orang yang udah menjadi umat pilihan? 怎么可能一个被呼召悔改的人是已经成为神的子民的人？ Artinya bahkan kita yang sudah percaya sekalipun masih dipanggil untuk terus bertobat. 甚至我们这一群相信的人也是被呼叫，快点悔改。 Saudara, tentu kita percaya bahwa kita itu diselamatkan hanya karena iman. 所以我们都知道，我们是因着信，我们可以得救。 Pada saat katekisasi dulu, 当我们参加慕道班的时候， saya ditanyakan satu pertanyaan. 有一个问题问我， Waktu itu saya adalah peserta katekisasi. 那是我参加系道班， Kalau kamu meninggal hari ini, 就是你今天死了， apakah kamu yakin kamu akan masuk surga? 你肯定上天堂吗？ Kenapa pertanyaan ini ditanyakan? 为什么如此的问我呢？ Karena kita seharusnya percaya kita diselamatkan hanya karena iman. 因为我们相信，我们得救是因着信。 Tapi saudara, saya punya satu pertanyaan untuk setiap kita. 向大家问一个问题： Ketika kita percaya doktrin ini diselamatkan karena iman, 当我们知道这个真理的时候，就是我们得救是因着信。 apakah secara otomatis kita menjadi orang-orang yang diselamatkan? 是否我们每一个人就马上就可以成为得救的人呢？ Apakah percaya doktrin pilihan 是不是我们选择了这个真理，
lantas membuat kita termasuk di dalam umat pilihan. 包括了我们成为已经被拣选的子民。 Saudara, kalau kita misalnya membaca di dalam Mazmur 95 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11, 我们看到诗篇第95篇11到第10节。 Saudara, di situ berkisah tentang Tuhan yang melihat bangsa Israel yang tidak bertobat. 那时候我们可以看到天父我们的神看到一些没有悔改的以色列人， Selama 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. 他们40年在旷野里面在那边环绕。 Tuhan berkata, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. 40年之久，我厌烦那世代，这是心里迷糊的百姓，竟不晓得我的作为，所以我在怒中起誓说，他们断不可进入我的安息。 Saudara, apakah orang-orang di padang gurun adalah orang-orang yang kurang percaya? 是否这一群的在旷野的人是信心不足的人呢？ Mereka percaya Yahweh itu adalah Allah. 他们相信耶和华是神， Tapi seringkali ternyata hanya sekedar percaya seperti itu aja nggak cukup. 多少时候就是只相信而已是不足够的。 Kalau kita baca di Lukas tadi, 有时候我们看到刚才我们所读的路加福音， kenapa orang yang seolah-olah percaya ternyata nggak berbuah? 为什么那些看起来好像是已经相信的人，但是他们不结果子？ Di dalam Matius 7 ayat 21 misalnya, 在马太福音7章21节，比方说， Tuhan bilang, 神说， bukan orang yang berseru demi namaku, 不是那一些呼喊我的， bukan orang yang mengusir setan demi namaku, 不是那一些奉我的名赶鬼 bukan 的， orang yang melakukan mujizat demi namaku yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, 不是那一些奉我的名行神迹的可以进入天堂， tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. 但是这一些遵守天父旨意的人， Saudara, apakah orang-orang ini adalah orang-orang yang nggak percaya Yesus? 是否这一群人是不相信耶稣的人呢？ Tentu mereka percaya. 当然他们相信。 Tuhan Yesus juga bilang banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. 耶稣也说，被召的很多，但是被拣选的很少。 Di surat Yakobus, 在雅各书 di situ dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. 讲到行为，这个信心没有行为是死的。 Saudara, sebagai orang Kristen kita pikir yang penting adalah percaya Tuhan Yesus. 成为基督徒，在我们的心中想到最重要的是，我相信耶稣就可以了。 Kalau bicara apa itu pertobatan, 讲到关于悔改， kita selalu pikir pertobatan itu artinya percaya Yesus. 我们想到悔改就是相信耶稣。 Saudara, padahal yang penting itu adalah after we believe, setelah kita percaya Yesus. 其实就是说，意思说，是我们接受了、相信了耶稣以后的事。 Saudara, bukankah sering kalau ada saudara kita yang sakit, lalu dia belum percaya, 那岂不是说我们有朋友，当他生病，那时候他还没有相信主， kita akan datang untuk mendoakan 我们会来为他祷告， supaya percaya Yesus dan diselamatkan. 直到他相信耶稣，他可以得救。 Sehingga selama ini kita pikir yang penting aku percaya, yang penting orang-orang percaya. 多少时候我们想到，只要我相信，只要别人相信， Bukankah penjahat di sebelah Yesus seperti itu? 那个在耶稣旁边的这个强盗，岂不是如此吗？ Percaya di saat-saat akhir. 就是在最终的日子，他相信了。 Saudara, tapi saya pikir gak fair kalau kita membandingkan diri dengan orang-orang yang seperti ini. 我想到，就是我跟如此的人们来比较的话，那是不公平的。 Orang yang sudah mau meninggal 那要死的人， memang harus percaya Yesus. 当然他要相信主耶稣。 Penjahat yang berada di sebelah Yesus memang dia harus percaya Yesus untuk diselamatkan. 耶稣旁边的强盗，当然他要得救，他一定要相信耶稣。 Tapi kita tahu mereka nggak punya waktu lagi. 但是我们知道他们没有时间了， Ada di antara mereka mungkin yang maaf udah sekarat. 在他们当中有的已经很严重了。 Saudara, ketika kita percaya, kita masih punya hidup yang mungkin agak panjang. 当我们相信的人，当然我们还有一段很长的时间。 Apakah iman percaya kita di dalam Yesus menghasilkan buah? 是否我们在耶稣基督里面的信心可以结果子呢？ Kita adalah orang-orang yang terus diberikan kesempatan oleh Tuhan. 我们始终就是神给我们机会的人。
Sehingga kita tahu pertobatan itu bukan cuma sekali ketika aku percaya Yesus, 所以我们知道悔改不是一次当我相信耶稣的时候而已， tapi pertobatan itu harus kita jalani setiap hari. 但是悔改是我们每一天应该行的。 Oleh karena itu di dalam surat Yakobus misalnya, 所以在雅各书里面讲到， di situ dikatakan bahwa setiap kita yang mendengar firman Tuhan, 讲到每一个听神话的人， sebetulnya kita itu sedang berkaca di depan cermin. 其实我们是在这个一面镜子里面照镜子看自己。 Dan di situ dikatakan, 就在那边， kita bukan cuma jadi pendengar, 我们不单单是一个听的人， tapi kita seharusnya menjadi pelaku. 我们当然要成为行道的人， Karena kalau enggak, kita ini menipu diri. 要不然我们就是欺骗我们自己了。 Kita lihat diri kita salahnya di mana, 我们可以看到我们本身那一个地方是不对的， tapi kita nggak pernah berubah. 但是我们从来不改变。 Saudara, bukankah ibadah adalah bentuk pertobatan? 岂不是我们敬拜是一个悔改的象征？ Ketika kita datang setiap minggu, 当每一个礼拜我们来到神的面前， kita berlutut di hadapan Tuhan mengaku dosa. 我们在神的面前跪下来向神祷告。 Kenapa itu harus dilakukan setiap minggu? 为什么每一个礼拜我们要遵行如此的事呢？ Karena kita tahu kita harus terus-menerus bertobat. 因为我们知道我们要不断的在神的面前， Tapi bukan cuma berhenti di kita berlutut di hadapan Tuhan. 但是不单单停止在跪在神的面前而已。 Kenapa firman Tuhan itu disampaikan setelah kita mengaku dosa? 为什么这个讲道的时间是当我们认罪悔改以后？ Karena setelah kita minta ampun, 当然是当我们求神的饶恕的时候， memang seharusnya kita membuka diri kita. 我们敞开我们的心， Kita mendengar firman Tuhan sebagai bentuk pertobatan. Kita mau berubah. 我们听神的话，直到我们可以改变，我们要悔改， Bukan cuma mengaku dosa, 不单单承认我们的罪， tapi rela diarahkan oleh firman 我 Tuhan. 们甘心恳求这个圣灵引导我们。 Saudara, tapi faktanya, 事实上， berapa banyak dari kita yang sebetulnya ketika mendengar firman, 当我们当中有多少个人，老实说，当听神的话的时候， ketika kita berkaca, 当我们照镜子的时候， apakah kita berani jujur mengakui dosa-dosa kita? 我们是否很勇敢的承认我们的罪？ Apakah kita jujur berani challenge diri kita untuk berubah? 是否我们自己对自己说我们要改变？ Saudara, faktanya bukankah seringkali kita udah tahu harus berbuat apa, 事实上，我们不是知道吗？要做什么事， tapi kita nggak pernah berubah. 但是我们从来不改变。 Saudara, bahkan kita melihat itulah yang ditulis di dalam Alkitab. 我们都知道内容是在圣经里面所记载的。 Orang-orang Israel, apakah mereka nggak mendengar suara Tuhan? 以色列人难道他们没有听到上帝的话吗？ Apakah mereka nggak diberikan Taurat? 难道他们没有得到律法吗？ Tapi rupanya sulit sekali bagi kita orang percaya untuk betul-betul bertobat. 原来是对于我们相信的人，真正的悔改是不容易的。 Kita pikir bertobat itu ya percaya Yesus, itu artinya bertobat. 我们想到我们要悔改，相信耶稣就对了，那就是悔改吧。 Saudara, bukankah umat Israel yang berputar-putar di padang gurun? 岂不是那些以色列人在旷野里面在那边的转回的？ Apakah mereka nggak percaya bahwa Allah Yahweh itu adalah Allah yang benar? 难道他们不知道耶和华真神是真神吗？ Tapi rupanya beriman itu belum tentu kita taat sama Tuhan. 原来有信心不一定我们可以遵守。 Sehingga bicara tentang pertobatan pada hari ini, 今天讲到悔改， kita harus bertanya kenapa sulit sekali untuk bertobat. 我们要问为什么这么难悔改呀、 Saudara, ada seorang penulis yang berkata, 有一个作者说， ketidakpuasan yang paling besar di dalam hidup manusia 一个人最不满足于自满的就是， adalah ketika kita itu nggak menyukai diri kita sendiri. 就是当一个人他对自己他不喜欢自己。 Jadi sebetulnya ketika kita berkaca dan kita tahu apa kelemahan yang ada di dalam diri kita, 其实当我们照镜子的时候，我们都知道我们自己本身的软弱是什么， kita gelisah dan resah. 我们非常的挂虑，非常的忧愁。 Aku ini orang Kristen, 我是基督徒， itu identitasku. 那是我的身份， Tapi rupanya aku masih bergumul dengan dosa-dosa tertentu. 但是原来我还是在我某个罪恶在那边挣扎， Tapi aku harus bertobat. 我要悔改。 Saudara, lalu ketika kita berjumpa dengan diri kita, 当我们遇到我们
自己的时候， Dan kita nggak suka ketika kita melihat dosa-dosa tertentu ada di dalam diri 我们 kita. 不喜欢在我们身上有某种罪， Apa yang kita lakukan? 我们做什么呢？ Saudara, kita harus berdamai dengan perasaan itu. 我们要更如实的感觉和好。 Tapi seringkali bukankah ketika dosa itu ditunjukkan oleh Tuhan, disingkapkan oleh Tuhan, 多少时候这种的罪，神敞开在我们里面的时候， saudara, kita memang seolah-olah bertobat, 好像是我们悔改了， seolah-olah kita mengakui setiap minggu, 好像是每个礼拜我们承认了， supaya kita berdamai dengan perasaan itu. 好像我们可以更如实的感觉和好， Tapi kita nggak sungguh-sungguh bertobat. 但是我们不是真诚的悔改。 Bapak gereja yang bernama Agustinus, 教父阿古斯丁， saudara, dia pernah berkata bahwa dia selalu berdoa sama Tuhan. 他有说过，他始终向神祷告， Tuhan, kuduskan hati saya. 主啊，洁净我的心吧， Ampuni dosa-dosa yang ada di dalam diri saya. 赦免饶恕我内里面的罪。 Tapi setelah itu, 但是过后， hati yang paling dalam itu menambahkan, 他的心最深处， tapi jangan sekarang Tuhan, 但是又说不要现在吧， lain kali aja. 下车吧。 Saudara, sehingga kita tahu bahwa dosa yang paling berbahaya di dalam hidup kita 我们知道，在我们人生里面最危险的罪， adalah dosa yang kita nggak mau hadapi, 是我们不敢面对的， dosa yang kita nggak mau akui. 是我们不敢承认的。 Sebagai manusia kita selalu mencari cara, 成为一个人时常找一些的借口， saudara, sehingga ada istilah yang namanya defense mechanism. 好像是一个就是自我防备 defense mechanism。 Saudara, hal ini adalah apa yang dilakukan manusia ketika kelemahannya itu terekspos. 就是说当一个人做了看到他的这个弱点露出来了， Saudara, yang pertama biasanya kita akan nyalahin orang lain. 多少时候我们都是在责怪别人， Kenapa aku berzina? 为什么我犯奸淫呢？ Iya, aku digoda. 因为他引诱我， Aku selingkuh karena istri nggak menghormati. 我有婚外情，因为我的太太不好， Kenapa nggak jujur? 为什么不老实呢？ Ya karena itu memang kebutuhan. Aku butuh pendapatan yang besar, nggak ada jalan keluar yang lain. 因为那个是我需要的，我需要很大的收入，除了那以外没有别的路了。 Kenapa pemarah? 为什么成为一个暴躁的人？ Karena dari dulu aku selalu jadi tulang punggung keluarga. 因为以前我都是在家庭成为一个骨干， Aku capek sama hidup. 我对生命很累了， Selalu cari excuse. 时常找一些借口。 Lalu ada orang-orang yang supaya dia nggak terlalu merasa bersalah, 有些人他感到使到他不会说太过的做错事， saudara, dia selalu mencari-cari kesalahan orang lain. 他时常找别人的错误。 Sehingga di dalam Lukas 13 tadi, 所以在路加福音第13章里面， kita melihat di ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. 我们可以看第1节到第5节， Ada orang-orang yang datang ke Tuhan Yesus. 有人来到耶稣面前， Tapi kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka, 然后耶稣对他们说 apakah kamu pikir kamu nggak berdosa? 说你们是否感觉到你们不犯罪呢？ Ada orang-orang yang darahnya dicampurkan oleh Pontius, oleh Pilatus. 有的人他们的血掺杂在这个祭物中， Ada orang-orang yang tertimpa bangunan. 有的他们被这个倒塌的物品被压伤。 Kamu pikir itu terjadi kepada mereka karena mereka adalah orang-orang yang berdosa? 你以为这些事情教育到他们，因为他们是罪人吗？ Lalu bagaimana dengan diri kamu sendiri? 那么你们自己如何呢？ Kalau kamu nggak bertobat seperti mereka, 要是你不像他们一样悔改， kamu juga akan binasa dengan cara yang sama. 你们将像他们一样的样式而灭亡。 Saudara, apa maksud Yesus? 耶稣的意思是什么呢？ Saudara, Yesus lagi ngomong sama mereka. 耶稣对他们说 Jangan urusin orang lain. 不要管别人， Jangan ratapi orang 不要 lain. 为别人哭泣， Jangan lihat dosa dan kesalahan orang 不要 lain. 看别人的错、别人的罪， Tangisi dulu dirimu. 你为自己哀哭吧。 Sehingga Tuhan Yesus pernah berkata, 耶稣曾经说， selumbar yang ada di mata orang lain kamu lihat, 这个眼中别人眼中的两目，你可以看刺，你可以看到， tapi balok yang ada di matamu kamu nggak 但 lihat. 是你眼前的两目你都看不见。 Saudara, ini namanya projection. 那就是很清楚的透视的。 Saudara, bukankah kita orang Kristen suka jelek-jelekin agama lain? 我们基督徒岂不是时常讲
别人的宗教不好吗？ Saudara, kita bilang ya, kita orang Kristen percaya diselamatkan hanya karena iman. 我们说，我们基督徒相信是因着我们的信心。 Lalu orang agama-agama lain mereka melakukan yang namanya amal, berbuat baik. 那么别的宗教的人，他们做好事、做善事， Saudara, kita pikir ya ini perbuatan baik yang keliru. 我们说那是错误的善事。 Saudara, memang betul kita percaya kita diselamatkan hanya karena iman. 是的，我们相信我们得救是本乎恩。 Tapi bukankah sering juga kita jelek-jelekin agama lain? 岂不是我们时常讲别人的宗教不好？为什么呢？ Kenapa? 为什么？ Karena kita merasa diri kita yang paling benar. 我们感觉到自己好像比与众不同， Ada yang lebih parah dari kita. 好像有比我们更加严重的。 Dan kemudian kita jadi orang Kristen yang cepat puas. 我们感到我们是一个很容易满足的基督徒， Karena setidaknya kita nggak lebih buruk dari orang-orang yang kepercayaannya berbeda. 好像是我们跟那些不同宗教的人不比他们差。 Atau bukankah kita juga sebagai orang reform sering sekali mengkritik orang lain, cari kejelekan orang lain? 我们也不是在这个改革宗教里面，好像很看别人的错误， Tanpa betul-betul kita bertobat. 我们真正的悔改。 Saudara, ingat kisah tentang orang muda yang kaya yang datang ke Tuhan Yesus. 你还记得一个年轻商人、有钱人来找耶稣吗？ Dia melakukan segala bentuk ritual. 他遵循了许多宗教的仪式， Untuk apa? 为什么呢？ Untuk menutup-nutupi rupanya jiwa yang cinta uang. 来遮盖他这个爱钱财的心。 Saudara, jadi ini cara kita bertobat. 这是我们这个悔改的办法。 Kita punya dosa tertentu, 我们有某种的罪， tapi kita tutup-tutupin dengan ritual-ritual tertentu. 但是用一些这个宗教的仪式来把它遮盖了。 Atau saudara tahu jemaat di Korintus? 你知道在哥林多的教徒吗？ Saudara, mereka sebetulnya bukan jemaat yang punya buah roh. 他们其实没有这个属灵果子的人， Mereka hanya mengejar karunia rohani. 他们这是在追求那个属灵的恩赐。 Saudara tahu istilah subsidi silang? 你知道互相补贴吗？ Kalau kurang di bagian tertentu harus lebih baik di bagian yang lain. 就是在某一部分不够的话，那么要从另外一方面补上去， Saudara, ini yang namanya compensate. 那是互相补贴。 Kita tahu kita sebetulnya kurang ramah, kurang sabar, pemarah, pembohong. 其实我们知道我们是爱欺骗的人，我们很快动怒，我们是一个不忍耐的人。 Saudara, tapi bukankah dosa-dosa yang seperti itu seringkali nggak kelihatan karena kita punya karunia rohani tertentu? 岂不是这种的罪时常看不到，因为我们有某一种特别的恩赐， Seolah-olah kita ini adalah orang-orang yang sudah bertobat. 好像看起来是我们都是一个悔改的人， Tapi betul demikian? 是否如此呢？ Sehingga saudara, bahkan kita harus bertobat di dalam cara kita bertobat. 因此，我们要在如此的样式里面 Karena kita 悔 selalu 改。 jatuh ke pola yang sama. 我们都是始终跌到一样的地方。 Yang pertama, kita selalu menjelek-jelekan orang lain. 第一，我们都是时常在责怪别人。 Kita pikir kalau kita berdosa itu karena orang lain yang terlebih dahulu menyakiti kita. 我们想到我们犯罪是因为别人他伤害了我们。 Kita pikir kalau kita berdosa karena dunia jahat. 我们想到我们犯罪是因为世界很邪恶。 Karena kita dijerumuskan. 我们被沉溺在那个地方。 Atau yang kedua, kita seolah-olah bertobat. 第二，好像是我们看起来好像是我们悔改了， Tapi sebetulnya kita hanya bersembunyi di balik karunia rohani atau status keagamaan kita. 其实我们只是隐藏在我们所谓的这个属灵的恩赐，而只是我们宗教而已。 Saudara, sehingga kita melihat di dalam Lukas 13 tadi. 我们看到刚才的路加福音第13章里面所记载的， Ada orang Kristen yang bertahun-tahun percaya Yesus, Yo, tetapi Citu, rupanya dia nggak berbuah. 有基督徒信主了多少年，但是他们不结果子。 Saudara, masalah kita itu bukan unbelief, nggak percaya Tuhan. 关于我们自己本身不是说我们不相信主， Masalah kita itu adalah unbeing, kita nggak jadi serupa Kristus. 就是我们不效法，我们不像是基督而已。 Kita believe in Christ, percaya pada Yesus, 我们相信基督， tapi kita nggak being like Christ, kita nggak menjadi serupa Kristus. 但是我们不像是像基督一样。 Saudara, sehingga kita melihat banyak sekali
orang-orang Kristen 我们可以看到好多的基督徒， memperdalam iman dengan pendalaman Alkitab, 那么在那边读经来使到他们的灵命成长， belajar apologetika, pembelaan iman, 学习一些在圣经里面的事， pelayanan di gereja, 在教会的侍奉， saudara apapun itu. 一切等等。 Tapi orang-orang ini sebetulnya adalah orang-orang yang nggak berbuah roh. 其实这些人，其实他们没有结属灵的果子。 Sehingga seringkali kita lihat, 我们多少次可以看 bahkan 到， mungkin ada di antara diri kita, 可能在我们的身上可以看到， orang-orang Kristen yang pintar pelayanan, 很会服侍的基督徒， tapi nggak serupa Kristus. 但是不相似于耶稣基督。 Orang-orang Kristen yang pintar memimpin, 一个很会带领的基督徒， tapi rupanya nggak berbuah roh. 但是原来他不结属灵的果子。 Saudara, bukankah ini yang selalu terjadi di dalam Alkitab? 这岂不是在圣经里面时常发生的事呢？ Di zaman hakim-hakim, di zaman raja-raja, 在士师记、在列王记上， ada pemimpin baru yang diangkat. 很多新的领袖被提升， Dan umat Tuhan berpikir, wah ini saatnya bertobat. 神的百姓想到这个时候是我们悔改的时候了。 Pada zaman Raja Yosia, ada kitab yang ditemukan kembali. 约西亚王朝的时候，找到了一些的圣经， Kita pikir ini adalah bentuk pertobatan. 我们可以看到这是一个悔改的现象。 Ada orang-orang Farisi yang ketat dengan tradisi mereka. 法利赛人很遵守他们的这个风俗习惯， Kita pikir mereka ini adalah orang-orang yang saleh. 我们可以看到他们好像是一个很虔诚的人， Tapi di hadapan Tuhan orang-orang ini rupanya adalah orang-orang yang tidak berbuah. 在神的面前，他们这一群都是不结果子的人。 Ketika Bapa datang, 当天父来的时候， karena pemilik kebun anggur itu melambangkan Bapa di sorga. 盐的主人就是代表我们在天上的父， Dan dia melihat buah, dan dia melihat pohon yang ada di tengah-tengah kebun itu. 他看到在园里面的一棵树， Bertahun-tahun rupanya nggak berbuah. 多年来都不结果子， Saudara, bukankah seringkali kita demikian? 岂不是我们也如此？ Saudara, Injil yang kita pikir adalah good news, berita yang baik. 福音我们想到都是一个好消息的， Saudara, maaf kata seringkali malah jadi bad news. 对不起，这些好消息变成一个坏消息了，不好的消息了。 Kita cuma pikir jadi orang Kristen yang penting percaya sama Tuhan Yesus. 我们成为基督徒，我们想到只要我相信基督就可以了。 Tetapi percaya itu nggak mengubah kita. 但是相信不改变我们， Sehingga ini jadi bad news sebenarnya. 然后这些都是成为了不好的消息。 Anugerah dan pengampunan yang Tuhan berikan itu kita sia-siakan. 神的恩典，神照顾我们，这些都是突然的。 Saudara, minggu lalu saya pergi beli alpukat. 上个礼拜我买这个奶果， Saya lagi belajar masak, belajar ngejus. 我在那边学习煮东西，在那边搞果汁。 Karena nggak terlalu bisa, jadi mulai dari hal yang sederhana. 不太会，所以从一个很简单的开始起头。 Lalu setelah beberapa hari saya tunggu alpukat saya udah mateng, 等了一个时候，我买的阿布卡已经熟了， udah mulai lembek. 开始软了。 Saudara, saya potong, 我把它剥开， saya korek isinya, masukin ke dalam blender. 我挖了那个奶果的肉放到这个榨果机， Saya mau campur pakai susu coklat. 我要放这个巧克力的牛奶。 Tapi pas saya mau tuang susu coklat, 当我要倒那个巧克力的牛奶的时候， saya ngintip ke dalam, 我看一下里面， rupanya ada ulet. 在里面有虫， Saudara, untung saya lihat. 好在我看了， Langsung saya jijik, nggak jadi. 我觉得很恶心，所以不成了。 Padahal saya udah korek semuanya. 其实我已经把那个肉已经挖出来了， Saudara, kecewa nggak? 失望吗？ Bukan cuman kecewa karena udah beli, bayar, keluar uang. 不是因为买了出了钱而失望， Udah nunggu-nunggu pengen minum alpukat. 等了一个时候要吃这个奶果汁， Tapi rupanya nggak jadi bisa diminum. 不能吃， Saudara, ini hal kecil sebenarnya. 这是小事情啊，其实。 Saudara, bagaimana dengan Tuhan yang menunggu kita berbuah? 那我们的主怎么样呢？他的心情，他等我们结果， Saudara, bahkan bisa dibilang ini adalah bad investment. 甚至是不好的这个投资， Udah dikasih ladang, 给了这个田地， ini sama seperti orang Kristen yang udah dipindahin dari orang nggak percaya jadi orang percaya. 好像基督徒从不信里面被搬到一个相信的地方，
Udah dikasih penjaga yang setiap hari itu kasih air, kasih pupuk. 给了一个这个管理的人浇水、放肥料等等， Saudara, sama seperti kita yang berjalan bersama-sama dengan Yesus. 好像我们与耶稣同行的人一样， Sama seperti kita yang dikaruniakan Roh Kudus. 好像我们得到了许多这个圣灵的恩赐， Tapi apakah kita berbuah? 是否我们结果子呢？ Bapa mengutus anaknya yang tunggal, bahkan mencurahkan Roh Kudus bagi kita. 天父差派他的独生子，甚至把他的圣灵降下来给我们， Tahun demi tahun dia observe kehidupan kita. 一年过一年在查考我们自己的生命， Apakah kita sudah berbuah? 我们是否已经结果了呢？ Saudara, kita tahu bangsa Israel itu keluar dari Mesir. 我们知道以色列人出埃及地， Mereka masuk ke dalam, mereka dijanjikan tanah perjanjian, 他们被应许这个就是应许之地， Promised Land. 这是一个很好的这个业。 Tapi rupanya selama 40 tahun mereka puter-puter 但是事实里面他们在那边找转， dan mereka menolak untuk masuk tanah perjanjian 他们 itu. 直接进入这个应许之地， Mereka bilang lebih baik aku kembali ke Mesir. 他们想到我更好回到埃及吧。 Buat apa aku diproses susah-susah sama 为什么 Tuhan? 我如此的经过这一切困难呢？ Saudara, padahal Tuhan memimpin loh siang dan malam. 其实上帝神在白天日界晚上都带领他们的。 Saudara, kalau kita baca kisah ini, bukankah kita selalu berpikir kok bisa ya? 当我们看到这个故事的时候，我们想到为什么会如此发生呢？ Dijanjikan tanah perjanjian, 应许之地给他们， mereka malah mau balik ke Mesir. 他们反而要回到埃及。 Saudara, tetapi bagaimana dengan kita? 我们如何呢？ Saudara, Tuhan itu menjanjikan manusia yang baru, 我们的神在那边应许新人， the promised self. 一个新人， Tapi apakah kita mau melangkah ke arah sana? 我们是否要跨入那边去？ Bukankah seringkali kita lebih nyaman balik ke manusia yang lama? 我们岂不是感到更加属意回到老我的时代？ Saudara, padahal inilah arti pertobatan. 那就是这个悔改的意义。 Setiap hari, setiap detik kita harus melangkah menuju manusia yang baru. 每天每时每秒每分都是我们要跨入新人。 Pertobatan itu nggak berhenti di aku percaya Yesus terus selesai. 悔改不是停在我相信耶稣就够了。 Saudara, bukankah ketika kita misalnya umur 20 tahun, 岂不是当我们20岁的时候，比方说， kita flashback 5 tahun yang lalu ketika kita umur 15 tahun. 我们回想我们5年前，当我们15岁的时候， Seringkali kita ngerasa, aduh dulu gue sekia banget ya, kayak anak kecil. 我们想到那个时候我还小啊，真的我很幼稚， Dan kita menertawakan diri kita yang konyol. 我们自己笑到我们的这个幼稚。 Tapi kemudian ketika usia kita itu 30 tahun, terus kita melihat usia kita yang dulu usia 20 tahun, 当我们30岁的时候，我们回望看我们20岁的时候， kita akan pikir, dulu gue naif banget ya, kurang pengalaman. 想到那时候我们没有经验，我们很可笑诶。 Dan itu selalu terjadi. 这种事情时常发生。 Semakin kita melihat ke belakang, 我们更加回头望的时候， semakin kita seharusnya melihat, maaf, diri kita ini bodoh. 我们应该也看清楚，我们都是一个很无知的人， Saudara, bukankah demikian? 是否如此呢？ Saya ingat sekitar 7 tahun yang lalu, 我记得7年前， saya itu aktif di komisi remaja. 我在少年团契很活跃。 Saudara, dulu ada teman saya yang jago main gitar. 我一个朋友很会很厉害弹吉他， Saya juga pelayanan main gitar pada waktu itu. 那时候我也一同用吉他来服侍， Tapi dia lebih sering dapat jadwal karena dia lebih jago. 但是他时常得到了他弹琴的时间，因为他比我厉害。 Lalu satu saat dia daftar masuk ke STT. Pas SMA naik ke kuliah, dia daftar masuk STT. 有一天他高中进入他大学，但是他报名在神学院。 Saudara, mendengar kabar itu saya seneng. 听了这个消息，我很高兴诶。 Kenapa? 为什么呢？ Karena saya pikir kalau dia pergi, 我想到就是他没有在了， saya yang bakal lebih sering pelayanan. 我就比较多时间服侍， Saya yang bakal lebih sering tampil di depan. 我会比较多时间出风头。 Saudara, kalau saya lihat ke belakang, 要是我回头望的时候， kok bisa ya 7 tahun yang lalu saya bisa punya pemikiran seperti itu? 为什么是吗？我7年前有如此的想法诶， Kenapa? 为什么？
Karena seharusnya memang kita melangkah semakin dekat dan semakin dekat ke manusia yang baru yang Tuhan janjikan. 因为我们应该是我们每一天跨上一步，跨上一步，更加的靠近耶稣，成为新人。 Saudara, nggak ada hari tanpa pertobatan. 没有一天不在悔改当中的。 Itu artinya beberapa tahun dari sekarang, beberapa waktu dari sekarang. 意思是说，过了以后几年，从现在开始算起， Seharusnya juga ada dosa-dosa tertentu yang kita tinggalkan. 其实我们应该有放下、解脱一些的罪。 Kalau kita melihat ke belakang dan selama ini kita ngerasa nggak ada perubahan sama sekali, 有时候我们回头望，我们可以看到我们从来没有改变的这些的恶行， ngerasa kita udah cukup baik, 感到我们是够好了， justru mungkin ada sesuatu yang wrong. 可能是有一些错误了。 Sehingga pada pagi hari ini kita belajar satu hal. 所以今天我们要学习一件事， Saudara, kita harus bertobat di dalam cara kita bertobat. 我们要在我们怎么样悔改当中而悔改， Berhenti menyalahkan orang lain, 停止责怪别人， berhenti mengkritik orang lain, 停止批评别人， lihat dulu ke diri kita. 自己看自己，先看自己。 Dan di situ bukankah di Lukas tadi kita juga dijanjikan seorang sahabat yang akan menuntun kita. 在路加福音里面，岂不是在那边有一个应许要赐给我们一个好朋友？ Sang penjaga kebun itu bilang, jangan cepat-cepat ditebang. 园的主人说，不要很快的把它割掉， Kasih waktu, aku akan kasih pupuk, aku akan rawat tanaman ini sekali lagi. 给我时间，我要很好的料理这个树，放一些肥料等等。 Saudara, bukankah ini adalah gambaran dari Kristus yang datang menghadap Bapa? 那岂不是耶稣基督来到我们当中来朝见天父吗？ Menolong kita yang berdosa. 帮助我们这一群罪人， Kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat. 我们还有神给我们机会可以悔改。 Kita dijanjikan Yesus yang akan berjalan bersama-sama dengan kita, bahkan Roh Kudus yang dicurahkan pada kita. 应许耶稣与我们同行，甚至把圣灵浇灌我们。 Saudara, tapi jangan lupa kalau kita masih menolak untuk bertobat, jangan-jangan kita memang nggak betul-betul beriman pada Tuhan. 不要忘记，就是我们还是拒绝不要悔改的话，真的我们成为一个没有信心的人。 Sehingga di situ dikatakan kalau masih nggak berbuah lagi akan ditebang. 在那边讲到，就是还是不结果子，就要把它砍掉了。 Saudara, kalau kita mau tanya kita jadi orang Kristen udah betul-betul jadi orang Kristen atau belum? 就是我们要想到，我们是否真正的成为基督徒了吗？ Jangan lihat seberapa aktifnya kita. 不要看我们多少的积极， Jangan lihat status kita, kita orang reform, kita orang injili atau bukan. 不要看我们的身份成为一个宗派， Tapi lihatlah apakah kita sudah berbuah. 我们要看是否我们已经结果子了。 Saudara, berhenti meratapi orang lain, ratapilah diri kita terlebih 我 dahulu. 们停止在讲别人，我为别人哭泣，我们先为我们自己而哭泣。 Bagaimana mungkin kita mau mempertobatkan orang lain kalau kita pun belum terus bertobat? 我们怎么可能使到别人悔改，甚至而且我们自己本身都不悔改？ Berhenti menipu diri menggunakan karunia rohani atau kita bersembunyi di balik pelayanan kita. 我们停止用一些属灵的恩赐来做一些不好的事。 Dan ingatlah bahwa Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kita. 我们要记得，我们的神始终与我们同行。 Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita berdoa. 但愿我们的主帮助我们一同祷告。 Bapak Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau memberikan kami satu kesempatan lagi untuk bertobat. 天父，我们感谢你，今天早上你这次给我们有机会可以悔改。 Seringkali kami merasa kami sudah bertobat. 我们多次都感到我们已经悔改了， Tapi kami hanya bersembunyi di balik status keagamaan kami. 但是我们只是隐藏在我们所谓宗教的名分而已。 Seringkali kami enggan untuk bertobat karena kami melihat orang lain ada yang lebih buruk dari kami. 多的时候我们不要悔改，因为我们可以看到别人不如我们。 Ampuni kami ya Tuhan. 主啊，饶恕我们， Kami mau belajar untuk sungguh-sungguh jujur di hadapan-Mu. 我们要学习真正的在主的面前诚恳。 Mengakui dosa-dosa kami yang memang harus kami tinggalkan. 我们要承认我们一些的罪， Dan bukan hanya mengakui, kami mau belajar untuk sungguh-sungguh hidup kudus di dalam Engkau.
不单单我们承认，并且我们要在神的面前来活做一个圣洁的生活。 Kristus dan Roh Kudus kiranya boleh menolong kami. 主耶稣基督圣灵帮助我们， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣的名我们祷告， Amin. 阿门。